Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Debbie Amanda Padan dalam Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 16 Julai. Nilai ekspor lada Malaysia direkodkan pada 54.5 juta ringgit bagi 5 bulan pertama tahun ini sekaligus mencatatkan prestasi yang membanggakan. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Fadilah Yusof berkata sepanjang tahun lepas nilai ekspor lada negara adalah sebanyak 181.4 juta ringgit berbanding 153.5 juta ringgit pada 2021. Sehubungan itu, beliau berharap agar momentum tersebut dapat berterusan walaupun industri lada menghadapi keadaan ekonomi yang mencabar tahun ini. Beliau berkata demikian pada perasmian Stesen Penyelidikan Lapangan Lembaga Lada Malaysia MPB di Kuching semalam. Dalam pada itu, Datuk Seri Fadilah memberitahu kementerian melalui MPB telah meluluskan sejumlah 50 juta ringgit di bawah rancangan Malaysia ke-12 bagi menyemak semula skim bantuan yang telah disediakan selama ini kepada pekebun kecil lada. Ia bagi membela nasib mereka yang terkesan akibat kenaikan harga input pertanian selain harga lada yang tidak stabil semenjak tercetusnya konflik peperangan antara Rusia dan Ukraine awal tahun 2022. Kalau dulu kita ada apa dikatakan skim tanaman lada baru, sekarang ini skimnya dulu hanya 26,000 per hektar. Sekarang ini kita akan naikkan kepada 46,000 ringgit per hektar. Begitu juga untuk skim tanaman lada matang kepada 25,000 ringgit per hektar berbanding 13,000 ringgit per hektar pada zaman dulu. Beliau turut mensahirkan tahniah kepada MPB atas penubuhan stesen penyelidikan berkenaan dan berharap agar aktiviti penyelidikan pembangunan dan inovasi dapat dijalankan dengan lebih bersepadu ke arah pembangunan industri lada negara yang mampan. Stesen penyelidikan lapangan tersebut dilengkapi dengan pelbagai infrastruktur utama termasuk bangsal tumbuhan bertujuan memelihara dan memulihara koleksi jemplasma lada di negara ini. Sementara itu, beberapa unit rumah hijau dibangunkan untuk menjadi medium pelaksanaan pelbagai jenis kajian termasuk berkaitan kultur tisu dan pembiakbakaan. Sarawak dijangka mencatat pendapatan lebih 12 bilion ringgit tahun ini berdasarkan kutipan 5 bilion ringgit dalam suku pertama tahun ini. Memang benar 2/2 income kita naik almost 12 bilion daripada 6 ke 12. Dan saya jangkakan if nothing going wrong, tahun ini mungkin lebih daripada 22. Premier Sarawak berkata, unjuran pendapatan ini meletakkan Sarawak dalam landasan tepat ke arah negeri mempunyai struktur kewangan kukuh menjelang 2030. Ianya merupakan pendapatan dari pelbagai sumber baharu yang dilaksanakan sejak 4 tahun lalu termasuk ekonomi digital, hidrogen, perdagangan karbon dan yang terbaharu pembangunan alga untuk minyak penerbangan. Dalam tempoh 4 tahun itu, pendapatan negeri berjaya ditingkatkan dari 4 bilion kepada 6 bilion ringgit yang menjurus kepada pengiktirafan Bank Dunia sebagai negeri berpendapatan tinggi baru-baru ini. Dalam tempoh 4 tahun itu, pendapatan negeri berjaya ditingkatkan dari 4 bilion kepada 6 bilion ringgit yang menjurus kepada pengiktirafan Bank Dunia sebagai negeri berpendapatan tinggi baru-baru ini. Beliau berkata demikian pada simbolik perasmian Serian Conference Center SCC yang bernilai 87 juta ringgit yang siap pada Mac lepas dan simbolik pelancaran Serian Master Plan di Serian. Dalam ucapan perasmiannya, Dato' Patinggi Abang Johari menyatakan visi Serian serupa New Zealand kecil yang akan dilaksanakan menerusi Pelan Induk Pembangunan Serian yang dijangka meningkatkan pendapatan dalam negara kasar atau GDP sehingga 1.6 bilion ringgit dengan kadar pertumbuhan sehingga 8% menjelang 2030. Ia merangkumi 3 sektor ekonomi utama
utama, pertanian dan penternakan sebagai ekonomi asas, industri untuk menjana pertumbuhan nilai tinggi dan pelancongan sebagai pemacu ekonomi masa depan dan pelan Greater Kuching. Perancangan ini termasuk memajukan 3 nod pertumbuhan iaitu Bandar Serian, Bandar Tibada dan Bandar Siburan menerusi 5 projek pemangkin termasuk Tibada High Tech Hub, Agri-Tech Pertanian Moden dan memajukan kawasan alam sekitar komuniti yang akan dilaksanakan secara berfasa. Premier sendiri kemudian mengetuai konvoi kembara mereka dari SCC dan singgah di Siburan untuk bertemu masyarakat di Siburan sebelum meneruskan konvoi ke Kota Samarahan. Konvoi ini disertai 170 buah kenderaan dan seramai 335 peserta dari Persatuan Motosikal Besar bahagian Kuching, Samarahan dan Serian. Sukan permotoran yang semakin menjadi salah satu daya tarikan pencinta motosikal berkuasa besar di Miri bakal mengadakan Minggu Motosikal Miri 2023 kali ke-10 pada 31 Ogos 2023 sehingga 3 September 2023 bertempat di Koko Cabana Miri. Berucap pada Majlis Pelancaran Minggu Motosikal Miri 2023 di Miri, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin menyifatkan penganjuran itu bukan sahaja menarik para peminat motosikal di Miri, malah menarik kedatangan pengunjung dan pencinta motosikal dari luar Miri. Ini berikutan penganjuran serupa tahun-tahun sebelumnya telah menerima sambutan amat baik dari kalangan pencinta motosikal dari Semenanjung Malaysia, Sabah, Brunei Darussalam dan Indonesia. Katanya aktiviti sebegini dapat membantu merancakkan lagi sosioekonomi Miri seperti sukan dan pelancongan. Beliau bagaimanapun juga menasihatkan peminat-peminat motosikal terus berwaspada dan mematuhi peraturan yang ditetapkan seperti tidak sesuka hati mengubah suai motosikal mereka dan mematuhi semua undang-undang jalan raya sekiranya mengadakan aktiviti. Minggu Motosikal 2023 kali ke-10 ini bakal memberi peluang kepada para peminat barangan berkaitan permotoran untuk mendapatkan terus produk mereka. Lebih 50 gerai termasuk gerai jualan makanan dan barangan permotoran akan diadakan selain pameran pelbagai jenis bentuk dan jenama motosikal. Satu kajian menyeluruh akan dibuat atas sungai-sungai di Sarawak yang menghadapi masalah terparok atau gondok air supaya dapat mencari cara-cara penyelesaian jangka panjang bagi tumbuhan akuatik terapung ini. Terparok atau water hyacinth ini menjadi masalah penduduk kampung di pinggir Sungai Batang Oyak telah mendapat perhatian Datuk Seri Lee Kim Shin, Menteri Pengangkutan Sarawak. Dalam lawatannya ke sungai tersebut, beliau memberitahu tumbuhan ini cepat membiak dan menutupi permukaan sungai menjadikan ianya tempat persembunyian reptilia ganas secara tidak langsung memberi risiko keselamatan kepada penduduk. Jelas beliau, pihaknya akan membuat pembersihan dan membuang gondok air terapung di sungai tersebut sebelum hujung tahun ini. Dedahnya pada tahun 2020, sebanyak RM96,000 telah dibelanjakan untuk kerja pembersihan terparok yang kemudiannya dibuang ke tempat pelupusan diluluskan melibatkan kawasan sepanjang 2.45 km. Pada tahun 2021 pula, lebih RM249,000 diluluskan melibatkan kerja pembersihan di kawasan sepanjang 15.45 km. Dalam projek itu, sebanyak lebih 3,800 tan terparok dibersihkan dari permukaan sungai. Tahun lepas, sebanyak RM492,000 diperuntukkan, manakala RM500,000 diperuntukkan tahun ini untuk melaksanakan projek sama. Dalam kenyataan medianya memberitahu satu projek tanggungjawab sosial korporat CSR daripada Petronas akan dilaksanakan tahun ini, di mana projek ini melibatkan usaha menggitar semula tumbuhan ini menjadi baja. Beliau berharap adanya projek rintis ini akan memberi penyelesaian kepada sungai-sungai yang ada masalah terparok di Sarawak. Rakyat khususnya masyarakat di daerah Subis diseru supaya sentiasa mengekalkan serta mempertahankan perpaduan dan keharmonian kerana dengan adanya kesepaduan kaum akan dapat menstabilkan ekonomi dan menjamin pembangunan sosial yang berterusan dan terancang.
Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Dato' Rozi Yunus berkata, perpaduan kaum sejagat dan semangat pemuafakatan rakyat menjadi tulang belakang kepada kerajaan untuk terus kekal kukuh dan disegani dunia. Rakyat di Sarawak amat bertuah kerana kerajaan begitu prihatin dan menyokong penuh aktiviti maupun program berkonsepkan adat resam dan budaya, termasuklah sambutan perayaan setiap kaum yang menjadi warna-warni keunikan di negara ini. Beliau berkata demikian pada Majlis Aram Berami Gawai Segulai Sejalai Daerah Subis 2023 di Dewan Terbuka Sepupuk Niah Subis Miri semalam. Aram Berami Gawai Segulai Sejalai merupakan program yang julung kali diadakan di daerah Subis yang mengetengahkan integrasi budaya dan sambutan kepelbagaian perayaan masyarakat tempatan, khususnya Gawai Dayak dalam usaha untuk melahirkan masyarakat majmuk yang sejahtera dan mengerat hubungan silaturahim. Program tersebut juga mempromosikan tradisi adat resam dan warisan budaya kaum Iban, memupuk integrasi budaya dan kesejahteraan masyarakat melalui penganjuran program berteraskan tradisi, adat resam dan warisan budaya tempatan. Pelbagai aktiviti dan pertandingan dianjurkan seperti pertandingan tuak sedap, makanan kreatif, busana serta gerai kreatif. Turut hadir Timbalan Menteri Kesihatan Malaysia Lukan Isman Awang Sawni dan Ahli Dewan Negara Senator Dato' Dr. Nuing Jeluing. Program berasaskan keislaman merupakan salah satu cara memberi ruang dan peluang kepada masyarakat Limbang dalam menuntut ilmu agama secara bersemuka. Timbalan Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail memaklumkan perkara itu juga akan memberi impak positif dalam kehidupan harian seorang Muslim. Jelas beliau, Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim Bahagian Limbang dan Jawatan Kuasa Tetap Perayaan Islam Limbang JTPIL merupakan salah satu agensi yang merancang program berasaskan keislaman di Limbang. Pihaknya di bawah Jawatan Kuasa Perayaan Utama Daerah Limbang akan melaksanakan program tersebut dalam bulan November tahun ini. Beliau menyatakan demikian pada Majlis Penangguhan Seminar Wanita dan Keluarga Islam 2023 di Dewan Bunga Raya Limbang. Seramai 120 serta mengambil bahagian dalam seminar yang berlangsung sehari itu, anjuran Perkim Bahagian Limbang. Baik, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Ahad 16 Julai. Seterusnya ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini bersama Munawar dan Syafiqah. Salam Malaysia Madani.